Alhamdulillah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan pembubaran atas perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Ibu Tuan Agong. Kita merasakan bahawa solidariti di antara pemimpin-pemimpin, sama ada pemimpin UMNO, BN dan kerajaan mesti dizahirkan melalui optik dan melalui naratif yang baik. InsyaAllah kalau kali ini PM datang Pakan Datuk, di akhir nanti saya akan turun ke Bera pula. Untuk itu, tentulah apa yang dapat kita rasakan, negeri Perak, yang rakyat Perak libang libu. Libang libu ni PM, dia berdebar. Berdebar yang tak tahu hala. Parlimen bubar, Perak pula bubar lagi. Tetapi kita menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak yang telah memperkenalkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Perak juga. Dan dalam keadaan itulah, artinya Dewan Undangan Negeri Perak, calon-calon ADUN, calon-calon Parlimen akan berkempen sekali dan akan kita undi calon-calon Barisan Nasional. Dalam situasi yang begitu, saya amat yakin jika penamaan calon diadakan setelah SPR mengadakan mesyuarat pada 20 hari bulan nanti. Apabila diumumkan hari penamaan calon dan diumumkan hari pengundian, saya amat yakin BN Perak di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syarani akan dapat membentuk kerajaan semula di bawah panji-panji Barisan Nasional. Walaupun beliau tidak cukup tinggi, tapi saya yakin semangat beliau cukup tinggi untuk memacu kita di negeri Perak ini. Dan saya yakin juga bahawa calon-calon yang akan mewakili Barisan Nasional dari kawasan-kawasan Parlimen negeri Perak, saya yakin di bawah kepimpinan beliau, di bawah kepimpinan rakan-rakan ketua-ketua bahagian, saya yakin Perak akan dapat menyumbangkan sekurang-kurangnya 12 kursi Parlimen untuk ke Putrajaya. Sumbangan ini cukup penting kerana kita mahu Perak turut menyumbang bagi memberikan kedudukan yang dominan kepada Barisan Nasional di Putrajaya. Kemenangan kita sangat signifikan bersama-sama dengan sumbangan daripada negeri-negeri lain. Dan insya-Allah kita tidak akan pernah melupakan rakan-rakan kita daripada Sabah dan Sarawak untuk turut memperkukuhkan kerajaan Barisan Nasional. Dalam hal ini, kita mesti membuktikan bahawa biarpun pengundi-pengundi mempunyai banyak pilihan, kini terdapat 4 parti-parti gabungan di Semenanjung sahaja. Kita ada Barisan Nasional, kita ada Perikatan Nasional, kita ada Pakatan Harapan, kita juga ada Gila Talak Atuk. Artinya saya menjangkakan di tiap-tiap kawasan Parlimen dan mungkin Dewan Undangan Negeri, calon-calon Barisan Nasional terpaksa menghadapi sekurang-kurangnya pertandingan 3 penjuru. Namun saya amat yakin dengan semangat yang diperlihatkan oleh pendukung-pendukung
dan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, biarpun banyak parti yang bergabung untuk menyaingi Barisan Nasional, tetapi insya-Allah Barisan Nasional akan tetap meraih kursi paling banyak daripada DUN dan Parlimen Negeri Perak ini. Saya juga lihat bahawa apa yang akan berlaku sepanjang kempen, insya-Allah 10 hari atau 2 minggu. Suatu keadaan yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita akan diserang dengan pelbagai-bagai fitnah. Kita akan menerima peluru-peluru dengan isu-isu yang merendah-rendahkan kita. Saya yakin kita juga akan diterjah dengan lembing-lembing mehnah oleh pihak pembangkang. Kita patuhi arahan PM bahawa kita ketepikan perbezaan pendapat di kalangan kita. Kita mesti lawan balik isu-isu yang dibawa oleh pembangkang, dan kita mesti bersama-sama dengan media sosial kita, sama ada BNCOM atau PUMAS, bahawa kedua-dua medium of communication ini dapat bergerak untuk menentukan bahawa isu-isu dapat ditangani dengan cukup-cukup cemerlang. Ini telah terbukti dalam PRN Melaka dan Johor. BNCOM dan PUMAS telah turut memainkan peranan yang besar dan kita berikan penghargaan kepada mereka. Namun di dalam keadaan yang begitu, landscape politik telah berubah. Ya, insya-Allah kita akan bekerja keras. Tetapi yang lebih penting lagi, kita mesti bekerja dengan penuh kebijaksanaan. Kerana kita lihat bahawa perang yang akan kita hadapi bukan sekadar perang biasa-biasa. Kerana pilihan raya umum ke-15 ini adalah merupakan pilihan raya yang cukup penting untuk menentukan sama ada kita masih relevan, kita terus mendapat dukungan atau sebaliknya daripada rakyat. Ini amat-amat penting untuk kita lihat. Namun saya cukup yakin, bukan saja di negeri Perak, bukan saja di Selangor, bukan saja di wilayah Sekutan, malah seluruh negara. Saya yakin inilah ketikanya kebangkitan semula Barisan Nasional dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dulu, di dalam PRN Melaka, kononnya kalau kita pergi secara bersendirian, bukan saja BN Melaka tidak dapat membentuk kerajaan, dan kita mesti bekerja sama dengan Pak Lebat ataupun dengan Abah supaya kita menang. Kononnya kalau kita pergi bersendirian hanya dengan rakan-rakan dalam BN, kita akan dapat 9 kursi di Melaka. Namun semangat jentera BN, solidariti yang ada kepada kepimpinan BN memperlihatkan bukan sekadar 9, tetapi kita menang 21 kursi di Dewan Undangan Negeri Melaka. Sekaligus mengiktiraf kita memperolehi suara lebih daripada 3/4 majoriti. Di Johor, perkara yang sama telah dinyatakan. Namun, kerja keras dan kerja penuh bijaksana jentera BN dengan dukungan seluruh pemimpin-pemimpin BN dan parti-parti komponen, alhamdulillah kita menang 40 kursi di dalam pilihan raya negeri Johor. Namun tuan-tuan dan puan-puan, jangan gunakan kemenangan di Melaka atau Johor ini sebagai penanda aras kemenangan kita di dalam PRU ke-15. Jangan jadikan kemenangan kita di dalam PRK dengan kejayaan 7-0 juga dijadikan sebagai penanda aras. Saya merasakan kesyukuran kita apabila kita memenangi PRK dan PRN. Namun, kali ini dengan bekerja keras
dengan penuh bijaksana. Pada hemat saya, apapun keadaan yang datang, semangat jentera, Barisan Nasional, UMNO dan parti-parti komunis yang lain berada dalam keadaan luar biasa dan kejayaan sedang menanti kita kalau kita bekerja dengan ikhlas. Dalam hal inilah kita mahu melihat bahawa wajah baru Barisan Nasional dengan kita mewajahkan semula Barisan Nasional yang pernah kecundang di dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Maka pendekatan di Melaka dan pendekatan di Johor, di mana 70% ke atas adalah muka-muka baru yang ditengahkan sebagai calon. Maka azam kami di peringkat nasional, insya-Allah 70% muka-muka baru akan diketengahkan sebagai calon. Dan kami tidak akan pernah melupakan wanita-wanita, calon wanita. InsyaAllah calon wanita sebagaimana resolusi yang telah dibuat oleh mereka, the world, mahukan 30%, insyaAllah. Kita akan penuhi kehendak itu. Ini bukan berarti pemuda kita tak bagi tempat. Ini bukan artinya pemimpin-pemimpin di bahagian tidak bagi tempat. Itu sebabnya untuk memilih calon ini, kita telah merundingkan bersama-sama dengan top 5 Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan kita selaku naib Presiden UMNO untuk menentukan calon. Kami yakin keputusan untuk memilih calon ini adalah satu keputusan penuh kebijaksanaan dan tidak ada elemen membalas dendam kepada mana-mana individu. Ini telah dibuktikan di dalam PRN Melaka dan PRN Johor. Kecualilah kalau ada yang tidak mahu menjadi calon dengan melakukan beberapa tindakan yang di luar daripada norma parti politik, itu kita anggap sebagai kes terasing. Namun kita yakin apabila pemilihan terhadap calon ini insya-Allah yang terbaik di kalangan yang baik-baik. Hasrat kita adalah untuk mewujudkan kestabilan politik di negara ini. Mana pernah di dalam sejarah politik tanah air, dalam satu penggal ada 3 Perdana Menteri? Tak pernah. Bila saya berucap dalam Perhimpunan Agung pada tahun 2018, saya beritahu bahawa azam saya sebagai pengurus CBN, sebagai Presiden UMNO, kita mahu Perdana Menteri adalah daripada UMNO untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Ketika itu saya dicemik, ketika itu saya diejek. Tapi Allah Ta'ala telah mentakdirkan, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sekarang kita berperdana menterikan pemimpin dari UMNO. Takkan kita mahu melihat selepas ini Perdana Menteri kita di luar UMNO. Yang datang daripada luar UMNO, kita lihat bagaimana sengsaranya kita selama 22 bulan di bawah PH ketika itu. Bagaimana kita lihat di Bagan Datuk, 3/4 peruntukan yang telah diluluskan oleh kerajaan BN telah dibatalkan. PM, please promise with our Bagan Datuk people, kalau kita bentuk kerajaan balik, pulangkanlah semula projek-projek yang telah dibatalkan untuk itu. PM, saya minta bukan setakat RM500 apabila lahir seorang anak baru. Permintaan RM1,000 itu bukan datang kepada saya. Datang daripada
seorang penyanyi tersohor, Malik Ridwan. Mangun Datuk Malik. Dia minta RM1,000, bukan untuk dia tak larat dah. Dan saya amat yakin, PM, bila itu suara akar umbi, PM akan mendengar suara akar umbi untuk dilaksanakan demi kepentingan rakyat keseluruhannya. Kita mahu kestabilan kerana kita lihat 22 bulan di bawah PH, 17 bulan di bawah PN. Kerajaan gagal. Rakyat serik dengan kedua-dua pemimpin itu. Dan kita harus ingat, kedua-dua pemimpin itu berhasrat untuk membatalkan UMNO dan Barisan Nasional. Mereka menganggap kita tidak relevan. Mereka mahu melenyapkan nama UMNO dan BN dan parti-parti komponen dari senarai parti politik yang dominan dalam negara ini. Tetapi Allah Ta'ala telah mentakdirkan keadaan sebaliknya berlaku pada kita. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dalam pengalaman itulah kita lihat bahawa satu-satu isu yang telah dilakukan oleh mereka untuk mencemarkan nama kita. Buku Tommy Thomas yang telah menyebutkan 19 perkara. Bagaimana UMNO pemimpin-pemimpinnya, bagaimana Barisan Nasional bagaimana yang kita ketahui pemimpin-pemimpin telah dienanya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana Kabinet telah memutuskan perkara ini harus dijelaskan. Telah dijelaskan dan telah diklasifikasikan untuk kita ketahui. Saya harap ini merupakan antara bahan-bahan kempen pilihan raya kita. Bukan kita mahu memburukan individu, tetapi itu adalah perkara sebenar yang dilakukan selama 22 bulan dan disambung 17 bulan oleh pemimpin itu. Ya, kita diaibkan, kita dimalukan dan kita ditelanjangkan. Ingat bahawa doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab. Ad'uni fastajib lakum. Doalah dengan usaha, Allah Ta'ala akan mustajabkan. Fa inni qarib, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya aku dekat. Dekat dengan orang yang berdoa, orang yang berdoa dengan ikhlas, terutama orang-orang yang dizalimi. Dalam hal itulah kita lihat bahawa PH dan PN menggunakan agensi-agensi penguatkuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan vindiktif kepada kita semua. Lihatlah bagaimana Ketua Pesuruhjaya SPRM dilantik di kalangan pemimpin parti PKR. Bagaimana Peguam negara dilantik di kalangan peguam yang telah membela tokoh-tokoh DAP. Jadi pastinya secara hukum akal atau logik akalnya, orang-orang ini telah mempunyai kebencian kepada kita, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional dan parti-parti komponennya. Maka tentunya tindakan-tindakan itu dilakukan untuk membalas dendam. Dan saya yakin dalam keadaan yang begitu, perkara yang terbaik ialah kita menyerahkan semula mandat kepada rakyat agar rakyat memilih semula Barisan Nasional untuk melakukan perkara-perkara yang lebih baik kepada rakyat keseluruhannya. Disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sepatutnya parti-parti pembangkang bersuka cita kerana mereka mahu pilihan raya diadakan awal. Tetapi keadaan ini cukup pelik. Mereka lah yang tidak suka pilihan raya umum diadakan awal. Kononnya ada banjir,
Kononnya ada di Pabali. Lepas di Pabali, Christmas. Lepas tu, Tahun Baru Cina. Lepas tu, puasa. Lepas tu, raya. Lepas tu, raya haji. Ini semua alasan. Sebab apa? Bukan sahaja mereka takut, mereka telah menghidu bahawa kekalahan akan memihak pada mereka. Dalam keadaan yang begitu, kalau banjir menjadi alasan. Kononnya kalau buat pilihan raya bulan 8. Pilihan raya Negeri Melaka dilakukan pembubarannya pada 8 hari bulan November. Pilihan raya negeri 20 November. PM. Ini panduan di Negeri Melaka. Saya harap pilihan raya umum ke-15, panduan tarikh yang dekat-dekat ni pun digunakan. Faham pun tak apa, tak faham lagi tak apa. Jadi kalau bulan November dijadikan alasan kononnya ada banjir, kononnya ada hujan, bila masa di Malaysia ni tak ada hujan? Tambah kawasan Datuk Salimin, hari-hari di Taiping tu ada hujan. Kalau macam itu, pilihan raya di Taiping jangan buat langsung sepanjang hayat. Sebab hujan hari-hari. Dan taburan hujan yang tertinggi di negara kita ialah di Taiping. Bagilah peluang Datuk Salimin sekali-sekali jadi wakil rakyat. Sila Datuk Salimin. Mana ada harapan lah tu. Jadi dalam keadaan yang begitulah, ini ramalan. Ramalan kononnya berlaku monsun. Bila masa tak berlaku monsun? Tiap-tiap tahun bahawa peredaran itu monsun timur laut, monsun barat daya. Tiba-tiba di Johor banjir. Baru-baru ini digambarkan bahawa seluruh negara telah banjir. Bila bomba dan penyelamat membuat kursus atau latihan di Tasik Banding dalam negeri kita, seolah-olah Tasik Banding itu adalah kawasan banjir untuk training. Tapi di TV dia kata kawasan Datuk Samsul dah banjir, kawasan MB dah banjir, kawasan Gerik dah banjir. Jadi jangan terpedaya dengan propaganda pihak pembangkang. Bila saya katakan dalam satu rapat raksasa oleh Dr. Ashraf dalam pelancaran jentera pemuda BN, dia kata pengurus BN mahu buat pilihan raya umum ketika banjir. Bila saya cakap macam itu, mereka sengaja pusing-pusing je atau alih pandangan. Saya kata kalau Parlimen atau Dewan Undangan Negeri telah dibubarkan, kebetulan berlaku banjir, lebih baik untuk kita mengharum banjir dan membantu mangsa banjir. Walaupun ketika itu kempen pilihan raya dijalankan, itu pun susah sangat nak faham. Menyepin saja, spinning saja. Bila saya bercakap apa saja isu, ini saya lihat di depan saya ini ada 8 kamera. Ni. Ini 8 kamera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak? Yang datang ni semua bagus-bagus. Yang tak datang ni speed kita. Kita tepukkan, bagi tepukkan bergemuruh yang datang ni. Dia bercerita yang betul. Oh, bukan 8, saudara. Ada 10 tu, 10. Ini 8, 6 sini, 2 sini, 2 sini. 10. Jadi, jangan tengok kamera tu kat saya saja. Tunjuk bila saya dengan PM, kami tengah senyum-senyum, saya tahu kamera bergerak akan kami. Kalau PM tepuk saya lagi gerak. Bila PM cerita dia kenal dengan Kak Midah, masa saya cinta dengan Kak Midah di Universiti Melaya, dia tahu cerita tu.
Saya tak ada girlfriend lain. Itulah girlfriend saya dari dulu hingga sekarang. Jangan ingat dia tahu rahsia saya saja. Saya pun tahu rahsia dia. Macam mana dia bercinta dengan Nani tu. Untung orang Datuk Tajuddin Rahman kahwin dengan PM. Saya tahu. Sebab apa saya tahu? Kami kenal daripada tahun 1973. Kerana ketika itu saya berada di tahun pertama Universiti Melaya. Dan saya sebilik dengan abang kandung beliau, Saudara Kamaruzzaman Yaakob. Tepuk sikit tak apa, tapi itu betul. Saya memang sebilik dengan abang kandung beliau, tetapi katil lain-lain. Dan ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri adalah pelajar di Maktab Teknik. Tiap-tiap minggu datang ke bilik saya. Tiap-tiap minggu. Ini cerita benar. Artinya beliau kenal dengan saya tahun 73. Ini tahun bila? Berapa puluh tahun kenal ni? Janganlah siapa-siapa nak masuk jarum, nak pecahkan kami berdua, tak payahlah. Buang masa lah. Apa yang saya tak buat dengan beliau? Peluk? Dah. Cium kiri kanan selalu. Yang saya tak sanggup buat satu perkara je. Cium mulut. Geli. Sebab laki sama lelaki. Jadi saya harap pertemuan dalam solidariti ini kita ketepikan pandangan-pandangan yang berbeza. Saya tahu beliau ada penyokong, saya pun ada penyokong. Saya tahu beliau pun ada penasihat, saya pun ada penasihat. PM, kita hargai sokongan mereka dan kita hargai pandangan penasihat-penasihat itu. Tapi kita kena ingat, penasihat harus berperanan sebagai penasihat, nasihat yang baik-baik kepada kami berdua. Jangan penasihat menjadi punah sehat. Dalam keadaan itulah bahawa tujuannya adalah untuk mewujudkan solidariti supaya kita dapat menzahirkan kestabilan dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran. Kita lihat kemakmuran harus dinikmati oleh semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Tanpa mengira budaya, agama dan bahasa. Saya buta warna. PM juga buta warna dalam memberikan kemakmuran kepada rakyat. Dan inilah janji Barisan Nasional apabila diberikan mandat semula nanti insya-Allah. Dan kita harap perjumpaan pada kali ini untuk kita daripada negeri Perak dan daripada negeri-negeri lain mendukung BN, jentera BN, pemimpin-pemimpin BN di semua peringkat, di seluruh negara. Ketahuilah, tidak ada orang PM, tidak ada orang presiden, yang ada hanyalah orang UMNO dan orang BN. Dan untuk itu, jika terdengar atau tercocok atau tergeli atau termelatah dengan isu-isu yang diwujudkan kepada kami berdua atau salah seorang daripada kami, saya ingatkanlah kempen-kempen manager saya atau kempen manager PM, buatlah kerja lain bagi menentukan kemenangan BN secara dominan di negeri Perak dan juga di Putrajaya. Apa maknanya? Apa maknanya jika kita berpuas hati
menjadi punah sehat atau campaign manager, sedangkan kita tidak kecukupan kursi untuk membentuk kerajaan di Putrajaya. Apa maknanya? Oleh demikian, tugas dan tanggungjawab kita Barisan Nasional di Negeri Perak dari semua peringkat, semua golongan, pastikan kita mendapat kemenangan Dewan Undangan Negeri Perak bagi Barisan Nasional membentuk kerajaan yang lebih kuat berbanding dengan PRU ke-14 agar Barisan Nasional dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat negeri Perak. Begitu juga kalau kita menang dengan dominan di Putrajaya dengan lebih daripada 112, apatah lagi jika kita lebih bijaksana bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain dapat membentuk kerajaan dengan lebih 148 kursi, maka ketika itulah Barisan Nasional dominan semula. Saya harap semangat ini harus ditanam oleh tuan-tuan dan puan-puan daripada seluruh negeri Perak dan daripada bahagian-bahagian lain. Saya mahu bertanya dengan tuan-tuan dan puan-puan, mahukah kemenangan besar kepada Barisan Nasional di dalam PRU ke-15 akan datang? Mahukah kita melihat Barisan Nasional dominan semula di Putrajaya untuk kerajaan kita? Sanggupkah kita bekerja keras dan kerja kuat? Sanggupkah kita menolong Datuk Seri Sarani agar Perak juga memberikan sumbangan yang besar kepada Putrajaya nanti? Adakah kita mahu melihat bahawa calon-calon Dewan Undangan Negeri Perak akan dapat kemenangan yang besar? Kita doakan Allah Ta'ala membuka hati Tuanku Paduka Seri Sultan Perak untuk berkenan melantik Datuk Sarani sebagai Menteri Besar Perak semula. Saya ulangi, mohon perkenan Tuanku untuk Datuk Sarani. Siapa yang setuju begitu? Walaupun beliau tak tinggi, tapi setakat ini antara menteri besar yang cemerlang di negeri Perak. Zaman Datuk Dr. Zamri itu pun cemerlang juga. Tetapi masa itu BN kuat. Kita kecundang sebab tsunami politik. Saya yakin bekas-bekas menteri besar yang terdahulu akan juga membantu Yang Berhormat Datuk Seri Sarani untuk memenangkan calon-calon BN Perak. Saya yakin juga Mubarak dan veteran-veteran UMNO yang ada di sini akan membantu calon-calon Barisan Nasional. Saya yakin UMNO siswa juga akan membantu calon-calon Barisan Nasional. Saya yakin BN, Youth, Volunteers juga akan membantu calon-calon BN. Saya yakin pemimpin-pemimpin NGO yang berdaftar atau yang tidak berdaftar juga akan membantu calon-calon Barisan Nasional. Saya yakin media sosial kita juga akan membantu calon Barisan Nasional. Saya yakin rakan-rakan daripada media konvensional, media elektronik atau media cetak juga kali ini mereka akan terus membantu calon-calon Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, saya puas hatilah. Bukan saja kerana PM datang, puas hati kerana kalau PM datang, saya berdua saja tak ada makna. Tetapi makna yang paling besar ialah kita juga dihadiri oleh pemimpin-pemimpin peringkat nasional dan peringkat negeri Perak yang ada di atas pentas. Jangan lupa
Kalau kami saja ada di atas, di bawah tak ada, kami cakap sama sendiri tau. Kalau cakap sama sendiri, lepas tu pergi ke mana tau. Kekuatan kami di atas pentas ini adalah kerana dokongan dan dorongan akar umbi yang ada di hadapan saya ini. Kemenangan Barisan Nasional ada disebabkan oleh jentera di akar umbi seperti tuan-tuan dan puan-puan. Bukan hanya yang berada di dalam dewan ini, yang berada ribuan di luar dewan ini yang sedang menyaksikan ini. Kita harus juga berikan tepukan bergemuruh kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, jika PM yakin dengan dokongan dan jentera yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan, saya selaku Ketua UMNO bahagian Bagan Datuk, pengurusi BN Bagan Datuk, nanti saya berunding dengan pengurusi BN Malaysia. Agar bila menang saja BN dengan dominan, ini doa dan harapan orang Datuk. PM, tolong kembalikan peruntukan yang telah dibuang supaya balik kepada Datuk. PM, jangan lupa semua projek dan peruntukan yang telah diperuntukkan pada Negeri Perak mesti dikembalikan dan diluluskan semula untuk Negeri Perak. Kalau itu janji PM dan beliau angkat tangan, mengangguk pula tu, kita bagilah ucapan terima kasih pada PM. Hidup! 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 Menang! Menang! Menang!